Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sudah berapa lama di Jepang? 3 tahun hampir. 3 tahun ya? Lebih. Lebih? 4. Udah ada PR? Udah lulus? Belum. Tahun ini baru dia. Tahun depan baru dia. Oh, dia 5 tahun? Hampir 4 tahun setengah. Kalau kan pas datang ke Jepang tuh udah langsung kerja. Nah. Pelatihan dulu selama 6 bulan. 6 bulan? Setelah itu baru kerja. Kerja 3 tahun habis itu ikut ujian. Hari tahun keempatnya baru ikut Ujian? tahun depan bulan-bulan sekitar bulan-bulan. Boleh lulus? Kalau lulus mungkin sampai pensiun kita bisa kerja di Jepang. Macam mana? Lulus? Boleh lulus? Belum. Hah? Sekarang Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Sekarang masih terus belajar, terus Hmm. setiap hari belajar, pulang kerja belajar. Ada pernah tengok orang mati depan mata? Di tempat kerja. Nah. Iya, pernah. Kalau ada pasien meninggal sekitar jam 8 malam, kalau lagi dinas malam sampai pagi itu biasanya di sama mamanya. Iya. Baru pagi diambil sama keluarga. Oh, tak lulus ya apa-apa. Pernah tengok mati depan mata Oh, tak? masa kroto mau enggak? Hah? Enggak pernah ya? Kalau tuh mau gitu. Tak. Enggak. Pernah, cuma kadang ini kita lagi meninggal, dia 5 menit kembali lagi meninggal. Oh, tak pernah tengok saya tengok dah. Iya. Kalau pas langsung ikut meninggalnya itu nggak pernah ya. Pernah tengok? Ada meninggal terbuka mata? Meninggal macam-macam. Macam-macam ya Pak. Beda-beda. Contohnya? Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Itu bukan tidur. Karena meninggalnya udah tua kan. Dan kita tuh apa di panti ya. Jadi rata-rata lansia. Hah? Lansia semua apa yang diurus. Jadi kayak di tempat dia tuh kayak panti asuhan, panti lansia Indonesia gitu. Asuhan. Kaigo, Kaigo. Kaigo. Otomatis kan ya pasiennya tuh Korea. yang tua-tua yang 80 tahun ke atas. Kan, yang betul kata kan? Semua yang akan mati kan? Sampai mati di situ. Itu kan? So, ada tengok yang mati terbuka kan? Ada? Ada juga kadang-kadang. Sampai kadang kemarin terakhir banyak pasien-pasien Macam ni? macam kayak penyakit kuning, Tak ada syadar. Sulit ya. mereka nggak tahu soal Islam. Tak ajar. Nah, karena mereka kita jelasin apa Karena gak percaya adanya Tuhan itu kebanyakan sih. Percaya kan? Kebanyakan mereka percaya Tuhan kan? ada 1-2 mungkin yang percaya, tapi kebanyakan kan mereka tuh kalau ditanya agama kan apa sih? Nggak tahu. Oke, nanti kan? Masih Seperti bulan Ramadan juga mereka kita lihat puasa sebulan, wah hidoi. hebat. Bukan hanya pasien tapi Kibisi katanya agama ya. teman-teman tempat kerja kan biasa kayak gitu. Oh puasa sebulan aja katanya hebat banget, aku 1 hari lagi belum pernah. So, kena KL kan? Ramadan kan?
adalah orang pilihan Allah dan tak pilih pun kan. Sebab bukannya kita memeluk Islam ke dulu ke ataupun ayah Muslim. Muslim semua alhamdulillah. Muslim dulu lahir itulah Muslim kan. Ya. Maksudnya ini pilihan Tuhan Allah tau. Kita tak pilih jadi Muslim. Kita tak bukan memeluk Islam tau. Kita dah dipilih daripada Allah daripada awal lagi Muslim. Islam ni sebenarnya agama yang mengajar kepada orang. Dia bukan agama saya buat saya je tak. Dia wal as innal insana lafius illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada tau. Beriman, beramal, berpesan-pesan dan sabar. Baru dah tak rugi. Kena ada ni berpesan-pesan ni. Ya. Sabar ni rasanya dah ada kan. Berpesan-pesan ni kena ada. Kalau tak, kamu akan jadi orang golongan yang rugi. Allah dah bersumpah orang golongan yang rugi. Jadi bila dihantar ke situ, orang ni kalau mati nanti dia akan cuba, bila nak masuk neraka, dia akan cuba mencari masalah pada orang lain tau. Aku tak tahu Islam sebab nama apa? Yusuf. Yusuf. Aset. Ha? Aset. Asep. ASEB. Aset. Aset. Asep. Asep. Irfan. Yusuf. Irfan. Yusuf Irfan. Nanti kalau meninggal ni kan, dia akan tanya, dulu Irfan dan Yusuf tidak mengajar saya Islam. Dia tak tahu, saya Tuhan, Ya Allah, dua orang ni tak ajar saya Islam. Nanti betapa ramai yang meninggal tu akan kita akan ada di padang mahsyar, akan ada hisab. Mereka cuba akan mengaku saya tak bersalah. Saya tak tahu Islam. Kalau anda berdua tak ajar saya Islam, siapa nak jaga Islam? Betul tak? Kalau anda berdua tak ajar mereka Islam, daripada mana mereka nak tahu? Jadi mereka akan salahkan kita tau. Kita dekat Jepun ni, dia akan salahkan kita. Mengapa kita tak jaga Islam? Tunjuk puasa sakit, saya mana mampu puasa. Itu bukan, dia tu bagi alasan. Kena terangkan pada dia, pertama, Allah Tuhan yang berkata-kata. Tuhan yang mereka panggil lain tu tak pernah mengaku dirinya Tuhan. Pergilah mana-mana pun, agama Kristian ke, agama apa ke, apa yang mereka sembah tu, yang mereka sembah itu tak pernah mengaku dirinya Tuhan. Cuma Allah sahaja Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan. Sebab kita bersyahadah tiada Tuhan selain Allah. Sebab tak ada Tuhan yang mengaku diri Tuhan selain daripada Allah. Agama-agama lain semua agama yang Tuhannya tak bercakap. Jadi kita kena fokuskan kepada satu je, Tuhan. Dan kedua ialah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan. Maksudnya ada banyak Rasul-Rasul Allah yang telah dihantar kepada manusia. Bukan satu orang, ada sekurang-kurangnya yang direkodkan di dalam Quran ada 25 orang yang direkodkan di dalam Quran, yang tak direkodkan lagi banyak. Kan? Jadi kena fokus kepada mereka, kena bagi tahu mereka ada Tuhan yang bercakap. Ada Tuhan yang mengatakan diri Tuhan. Ada Quran tak? Bahasa Jepang, bahasa Jepang. Enggak, saya bawa Quran dari Indonesia sih. Bahasa Jepang? Enggak. Okey, bawa satu depan ni. Bawa satu balik. Ada dekat meja ada ni, ada meja tak tempat duduk? Ada, bisa. Ada. Duduk letak satu Quran. Atas meja. Letak saja. Letak saja. Letak satu Quran, nanti ambil kat atas. Quran bahasa Jepun, letak satu. Tapi kadang kan kalau buat megang Quran kita harus punya badan kita harus suci atau itu dengan bukan, cara. okey, bukan Quran, dia terjemahan. Terjemahan Quran, terjemahan Al-Quran letak atas meja. Kurang Quran satu. Bagi mereka tanya. Mereka akan tanya. Mungkin mereka bakal ini ya. Kayak Bakal penasaran. Banyak juga di tempat kerja kita kan kita berlantai-lantai. Kebetulan Irfan sama Yusuf tuh satu lantai. Kadang di situ ada majalah apa-apa. Jadi simpan aja di situ. Mungkin ini apa kita jelasin seperti boleh. ini. Boleh. Orang Jepang tuh suka ingin tahu tentang Islam itu seperti apa, cuman cara kita yang menjelaskan tuh susah dari mananya gitu. Okey, macam ni cara menjelaskan ada banyak sebenarnya. Karena harus dengan Kita bahasa awal dari Jepang. mana supaya mereka tuh tidak tiba-tiba lihat Islam tuh ketakutan gitu, harus puasa, harus sholat, terus jauhin dari sake kayak gitu kan. Okay. Jangan terangkan mengenai hukum makan Islam. Puasa, sembahyang, zakat ini untuk orang yang ada Udah Islam. iman.
dalam Quran kita tengok ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, berpuasalah kamu, sembahyanglah kamu. Semua ini untuk arahan orang-orang beriman. So bila Allah suruh dalam Quran orang yang beriman, maksudnya orang-orang beriman saja yang boleh buat. Sembahyang ni hanya orang-orang yang beriman saja boleh buat. Puasa ni hanya orang-orang beriman saja boleh buat. Orang tak ada beriman tak boleh buat. Sebab dia cakap payah 1 bulan mau puasa tak boleh. Jadi jangan terangkan yang apa yang dalam Quran yang Allah bagi tahu untuk orang beriman. Faham Jangan sekali-kali terangkan. Kalau mereka tanya, okey terangkan. Tapi kalau tak tanya, jangan terangkan. Mengapa sembahyang 5 kali sehari, mengapa berpuasa sebulan, tak makan, tak minum. Ini bukan untuk jawapan orang-orang yang tak ada iman. Jadi nak berdakwah ni sebenarnya tak susah. Tak susah tak susah sebenarnya. Okey, anda boleh mulakan dengan contohnya kan, okey, ramai orang kata kita berbuat baik. Sampai berapa boleh? Gak apa-apa. Libur. Sampai orang kata Buddha buat baik. Agama Buddha pun orangnya baik-baik. Kan? Banyak agama kan, kebanyakannya buat kebaikan ini tak memerlukan agama. Orang yang tak percaya agama boleh buat baik. Jepun buat baik. Membuat baik ini adalah fitrah manusia. Orang fitrah, kita suka, kita buat baik. Kan? Jadi jangan terangkan konsep buat baik ni sama dengan Islam. Sebab dia boleh cakap Buddha baik, agama Kristian baik. Setiap agama baik. Semua baik. Sebab apa tahu? Agama Islam ni ada 2. Satu hubungan dengan manusia, satu lagi hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ni mereka tak ada. Kita fokuskan hubungan dengan Tuhan, bukan fokuskan hubungan dengan manusia. Kan? Hubungan Tuhan maksud dia apa? Rukun iman. Percaya alam selepas mati. Okey. Contohnya penerangan mengenai Islam perlu pembuktian secara akal. Sebab hanya manusia aja makhluk yang mempunyai akal di dunia ini. Allah hanya mengurniakan kepada manusia. Binatang tak ada akal. Akal ni maksud dia boleh berdiskusi, boleh belajar, boleh bertukar-tukar fikiran, boleh sayang menyayangi, boleh maafan. Ini kerana ada akal. Jadi kan kita kena gunakan akal untuk menerangkan mereka. Sebab Allah bagi tahu kita makhluk yang diberikan oleh akal. Jadi kita terangkan akal. Contoh satu paling senang ialah mulakan dengan konsep kewujudan sesuatu barang. Boleh tak telefon ini wujud dengan sendirinya? Tak boleh kan? Tidak boleh kan? Sesuatu benda dia tidak boleh self creation. Dia tak boleh buat dengan diri dia sendiri. Tiada barang di dunia ini yang boleh buat diri sendiri. Tak ada. Dia mesti ada orang yang menciptanya. Jadi jika ini ada pencipta, maksudnya segala yang ada ini mesti ada pencipta. Sebab tidak satu pun boleh terhasil daripada kosong. Kosong tidak boleh ada segala-galanya. Dan segala perkara ini perlu di maintenance. Maintenance boleh? Maintenance. Di bahasa Indonesia boleh? Di program dan dijaga. Dijaga, setiap hari perlu dijaga. Macam kereta perlu ditukar minyak hitam ni kan, perlu dicas kan. Jadi bumi ni pun sama juga, dia perlu dijaga. Dia mesti ada penjaga. Sesuatu benda ni mesti ada penjaga. Kereta api ada penjaga. Lagi apa lagi? Jam ada bateri penjaga. Segala benda ni ada. Jadi dunia ni mesti ada penjaga dia. Anda pun, saya penjaga dia kan. Saya pun company yang jaga saya, bayar gaji saya kan. Samalah, dunia ni tak boleh hidup dengan sendirinya. Dia perlu ada penjaga. Kedua benda ni. Satu, kena ada pencipta. Yang kedua, kena ada penjaga. Lepas tu baru masuk kepada penceritaan mengenai alam selepas mati. Sains
Sains ni panggil apa bahasa Indonesia? Sains. Sains Sains. Sains adalah pembuktian sesuatu benda yang telah berlaku. Sesuatu yang telah berlaku, macam mana dia berlaku, sains buktikan. Sains dia tak boleh buktikan esok jadi apa, tak boleh. Sains cuma boleh jadikan apabila telah terjadi, macam mana dia terjadi. Maksudnya sains adalah merupakan sejarah. Macam mana kita nak memahami sejarah dalam bentuk nombor, dalam bentuk data. Jadi masa depan, esok ini bukan sains. Ini sains tak boleh buktikan. Esok ada tak ada, sains tak boleh buktikan. Ini memerlukan satu informasi yang lain. Dan sebab inilah Allah menghantar Al-Quran kepada kita, untuk kita tahu apa yang terjadi selepas mati. Orang mati tidak boleh hidup semula. Dan tidak pernah ada orang boleh mati boleh balik semula ke sini. Dan orang sini tak boleh pergi ke alam mati, dan dia tak boleh, masa tidak boleh dipusingkan dibalikkan semula, kan? Jadi kena bagi tahu dia, alam kita akan hadapi alam mati. Dan Tuhan telah mengatakan pada kami bahawa mati itu pasti, dan akan ada syurga dan neraka di sana. Fokuskan kepada situ tau. Fokuskan kepada Tuhan yang bercakap. Tuhan bercakap. Satu lagi apa tadi? Kewujudan, maintenance, sains, dan kemudiannya cerita pasal alam selanjutnya. Fokuskan kepada cerita-cerita yang selanjutnya. Ini pentinglah. Boleh? Boleh usaha? Boleh. Okay. InsyaAllah. Dah makan? Udah. Alhamdulillah, tadi sudah sini ada. Okey. Cuma kadang kita mikir di sini mungkin kayak saya punya pengalaman selama saya tinggal di Jepang hampir udah 4 tahun, saya sudah ditinggal kakek nenek saya. Dari mama sama bapak itu nenek meninggal. Dan seminggu kemarin satu-satunya nenek saya meninggal kan. Nah, akhirnya saya gak pulang ke Indonesia nih, saya mikir udah gak punya nenek dan kakek kan ya. Nah, saya minta solusi dari Mas. Sebagai saya gimana gitu, apa yang saya harus lakukan ketika, karena saya mikir saya gak mau lagi nih di apa yang sudah sekarang terjadi akan terjadi lagi. Contohnya mungkin nggak, yang meninggal bukan nggak, kemungkinan saya juga bisa orang tua saya kembali. Gimana menurut ini, gimana apa macam ni, kita akan berjumpa kembali dengan keluarga kita selepas kita mati, kan? Jadi macam mana kita nak menjumpa semula, kita perlu buat banyak kebaikan, kan? Setiap benda hidup akan mati. Ini adalah qada dan qadar. Kita percaya kan kepada qada dan qadar, kan setiap benda akan mati. Hidup ini adalah sementara. Kita bukan dihantar ke dunia ini untuk hidup selama-lamanya. Ini bukan tempat tinggal kita. Ini hanya tempat ujian. Kita kena fahami, dunia ini bukan tempat tinggal bagi Muslim. Adalah tempat ujian. Bagaimana kita untuk pergi ke tempat tinggal kita di mana? akhirat, di syurga. Jadi kakek kita semua ada di sana. amin. Jadi macam mana kita nak menghantar kakek kita boleh menghantar mereka juga ke sana dengan kita membuat ibadat, kita sedekahkan untuk mereka. Kita sayang kakek kita. Kakek apa ni? Kakek nenek. Kakek nenek kan. Kita sayang kan. Kita sedekah. Kita berdakwah, kita buat, sebab orang yang berdakwah ni nanti Allah akan bagi dia syafaat. Dia boleh memilih ahli-ahli keluarga ini bersama dengan dia. Jadi Allah bagi pilihan kepada orang yang betul-betul membuat kerja-kerja Allah. Jadi macam mana kita nak bersama balik? Kita buat benda baik banyak-banyak. Macam mana nak buat kebaikan? Di Jepun ni paling banyak nak buat kebaikan adalah mengajarkan Islam. Ajar saja. Jangan, hidayah itu daripada Allah. Sebarkan saja. Sebab anda akan tengok mereka mungkin tak percaya, kan? Tapi Rasulullah sendiri berdakwah selama 23 tahun. Rasulullah berdakwah 23 tahun. 23 tahun Rasulullah berdakwah. 23 tahun kan?
Kita berapa lama? Enggak pernah malah. Berapa lama kita sudah berdakwah? Berapa lama? Enggak ada malah. Enggak ada kan? Bagaimana mereka boleh faham? Rasulullah berdakwah setiap hari. Setiap hari datang Quran dia ajar, datang Quran dia ajar, datang Quran dia ajar pada orang. Kita ada. Jadi dakwah ni kan, orang Jepun ini kan, dia dah terlalu lama percaya pada batu, terlalu lama percaya pada kayu. Dia percaya kayu tu ada kuasa, dia percaya batu tu ada kuasa. Daripada kecil dia telah diajar, dia tak boleh berubah dalam masa 1-2 bulan. Sekurang-kurangnya kena ajar dalam kurang 5 atau 4 tahun. Yang paling cepat yang saya pernah ajar pun kan, setahun. Itu pun 2 hari sekali, 1 hari 2 jam. Itu pun memerlukan masa hampir setahun tau. Kalau lah kita ajar 1 hari 5 minit, berapa lama? Berapa lama nak habis? Ya, sebab manusia ni dia suka nak berubah. Satu, dia kena tahu dia salah. Kedua, dia kena sedar dia salah. Ketiga, barulah boleh masuk dia Islam tu masuk ke dalam fikiran dia. Kan? Itu memerlukan sekurang-kurangnya 3 ke 5 tahun. Untuk average untuk average ada yang dengan saya 20 tahun pun belum lagi tahu. 20 tahun masih belajar. Masih belajar. Kan Abu Sufyan sahabat Rasulullah kan, berapa tahun sampai pembukaan kota Mekah baru. Kan? Jadi ialah kita, tapi jangan lupa ajarkan Islam. Apa terjadi kalau kita pengembangan ajarkan Islam? Apa terjadi? Apa terjadi pada kita? Apa terjadi? Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Allah sayang pada semua makhluk dia. Allah sayang kepada seluruh makhluk dia, makhluk yang dicipta. Allah sayang pada Jepun, tapi mereka tak tahu Allah sayang. Kita bagi tahu dia Allah sayang, jadi Allah akan sayang kita lebih sebab kita bagi tahu pada orang yang kesayangan dia. Katalah kan, ada adik perempuan, Saya punya. sayang adik tu. Ada seorang tak dikenali, tolong adik anda, selamatkan anda. Apa perasaan anda pada orang ni? Ikut saya. Sayang. Jadi bila kita ajar Islam pada hamba-hamba yang Allah sayang ini, Allah akan sayang kita lebih. Bila Allah sayang kita lebih, hidupan kita akan jadi berbeza. Kita akan dimudahkan Allah sebab kita ikut ajaran Allah. Lepas tu kita buat lagi, Allah akan bagi tambah lagi ilmu. Allah bagi lagi kita sayang, rahmat Allah tu lagi besar sampai. Kan? Jadi orang yang tak mengajarkan ilmu Allah ni, orang dalam kerugian. Rugi. Dia tak dapat kesayangan Allah. Allah sayang kita. Allah sayang. Bagaimana Allah sayang kita? Dia buat satu-satu semua ni hanya untuk kita tinggal di dunia. Bayangkanlah sebesar-besar cengkerawalan yang dia buat untuk kita tinggal di Jepun. Allah bagi apa kepada kita? Bagi rasa. Rasa ni, makanan ni hanya Muslim, hanya manusia je boleh merasa sedap. Binatang, dia makan benda yang sama setiap hari. Dia makan rumput, tak ada bubur garam, tak ada bubur perasa. Kita makanan kita, bubur garam, bubur perasa, panaskan bagi sedap, cantikkan lagi, hiasi lagi, bubur dalam pinggan yang cantik. Makan pun tengok, mata kita, hidung kita, mulut. Kita nampak dulu, cantik. Masuk hidung bau, dalam mulut masuk rasa lagi. Ada berapa nikmat Allah bagi pada tu? Nikmat melihat, nikmat bau, nikmat rasa, nikmat perut kenyang. Allah buat kita manusia yang makan setiap hari makanan yang berbeza. Sebab apa? Nak benar merasakan kenikmatan tu. Bayangkanlah kalau tiap hari makan yang sama. Walaupun di nasi yang sedap, tapi tiap-tiap hari makan yang sama, apa jadi? Bosan.
Bayangkanlah Allah sayang, Allah buat segala-galanya untuk kita, tak hanya manusia. Dalam Quran Allah bagi tahu kalau kita nak bilang nikmat Allah, kita tak mampu nak kira. Jadi Allah dah sayang kita. Macam mana kita nak dapat lebih lagi kesayangan Allah? Kita ajarkan Islam ni pada hamba-hamba yang Allah cipta ini. Sebab tidak mungkin mereka sampai Islam kalau kita tak ajarkan pada mereka. Tidak mungkin mereka tahu pasal Islam kalau kita sendiri tak ajarkan pada mereka. Tidak mungkin. Jadi apa yang buat sekarang adalah jangan ajarkan hukum-hukum Islam yang kepada orang beriman. Fokuskan kepada cari dalam Quran tu Tauhid. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam Quran tu pernah baca kan? Wahai sekalian manusia, cari yang wording-wording yang macam tu. Dia tengok apa Allah cakap selepas itu. Kan? Boleh InsyaAllah. Allah dah sayang kita. Allah dah sayang kita dah. Kita datang ke sini pun Allah tanda Allah sayang. Allah gerakkan hati kita untuk datang ke Japan Dakwah Center untuk semayang dan dapat ilmu macam ni kan. Kan? Allah gerakkan hati tau. Kan? Jadi ramai kat sini. Jadi maksudnya Allah dah sayang dah kita dah. Jadi macam mana kita nak rasa disayangi? Kadang-kadang kita sayang pada orang, orang tu tak buat kerja kita kan, kalau kita sayang dia tau. Macam tu lagi. Macam tu lah Allah sayang kita. Allah sayang kita, kita tak buat kerja Allah suruh, tapi dia sayang lagi. Bayangkanlah kalau orang tu buat apa yang dia suruh. Kita ada suka satu orang, kita suka sangat kat dia. Kita suruh dia tak buat, still sayang dia. Tapi bayangkan kalau kita suruh dia buat, macam mana jadinya? Makin sayang. Apa terjadi kalau dapat disayangi? Hidup orang tu akan jadi mudah lagi. Hidup akan jadi bertambah mudah sebab disayangi oleh Allah. Segala apa yang datang dia boleh lalui dengan mudah. Jadi berbalik semua tadi, nak sayang, nak jumpa kakek, kakak, nenek, buat kebaikan banyak-banyak. Nenek dalam kubur tengok gembira ni, tengok Irfan buat kebaikan. Nenek tu kan terasa. Sebab dalam Islam ada 3 yang akan membawa yang seorang yang dah meninggal ni amal ibadat dia. Amal ibadat dia, sedekah jariah, anak yang soleh. Jadi sekarang ni dia tinggal anak yang saudara yang soleh. Kena jadi yang soleh, dia akan gembira dekat dalam kubur. Ada ini dia akan gembira. Terima kasih alhamdulillah Allah. Terima kasih Allah kerana ada anak yang soleh. Jadi jadikan kebaikan, dan yang terbesar dekat itu ialah la ilaha illallah, mengajarkan mereka ini bersyahadah. Ajarkan saja. Saya Muslim, cuba follow saya, cuba ikut saya. La ilaha illallah, ajarkan saja ikut. Tak kisah dia nak masuk Islam tak apa, tapi bagi dia bersyahadah. Sebab dalam selepas dia meninggal nanti, orang yang terakhir sekurang-kurangnya yang pernah bersyahadah, walaupun ada iman sedikit saja, dia akan masuk, akhirnya akan masuk ke syurga. Bagilah mereka sekurang-kurangnya peluang untuk, tak tahu berapa juta tahun, tak tahu, tapi mereka bukan selama-lamanya di neraka. Siapa yang boleh buat? Boleh? InsyaAllah. Kita disayangi Allah. Jangan lupa. Allah sayang kita. Allah suka kita. Allah bagi kita segala-galanya. Dan kita share pula pada orang, lagilah Allah sayang. Boleh? InsyaAllah. Okay, kita jumpa. Assalamualaikum.